Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kali ini kami bawakan liputan langsung mengenai kejadian gempa bumi yang telah pun melanda negeri Sabah, khusus di kawasan Ranau pada pagi tadi. Bersama saya Hizri Rahim Hilaluddin. Dan saya Reddy Robin, dan kami akan membawakan kepada anda perincian terkini berkenaan dengan kejadian yang menggemparkan bukan sahaja di negeri Sabah, malah di seluruh negara kita. Berkenaan dengan gempa bumi berlaku 7.15 pagi tadi ataupun lebih spesifiknya di kawasan Pergunungan Kinabalu ataupun di Pekan Ranau itu sendiri, Hezri. Benar Reddy. Dan ini juga mengejutkan kita bukan sahaja kerana ia melibatkan gempa bumi yang memang tidak dijangkakan berlaku di negara kita sebenarnya. Walaupun boleh kita katakan di rantau timur Borneo itu sendiri, khusus termasuk kawasan Sabah itu berada dalam kawasan yang berisiko untuk berhadapan dengan gempa bumi. Walau bagaimanapun kali ini melibatkan mangsa-mangsa yang terperangkap dan masih lagi dalam proses untuk diselamatkan dan juga dibawa keluar daripada kawasan kejadian. Kami juga telah pun menghantar wartawan-wartawan kami di lokasi untuk membawakan liputan dari sana, dan untuk itu juga saya rasa elok kalau kita dapatkan perkembangan terkini dari rakan kami Olivia Chong yang berada di Tim Pohon ketika ini untuk membawakan liputan terkini. Olivia, silakan. Ya, terima kasih rakan penyampai. Setakat ini dalam satu sidang media bersama Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang baru berlangsung sebentar tadi, maklumat terkini adalah terdapat 2 orang peserta sukan bayar serata tercedera dalam insiden tersebut, sementara 2 lagi pelatihnya masih hilang. Selain itu, operasi mencari dan menyelamat masih berlangsung. Kementerian Pertahanan juga telah menghantar beberapa helikopter untuk turut serta dalam membantu dalam operasi tersebut. Tapi apa yang menjadi prioriti dalam operasi SAR ini adalah bagi memastikan 160 orang yang masih terkandas di gunung tersebut dalam keadaan mempunyai pakaian panas yang cukup, bekalan makanan yang mencukupi bagi mereka menghadapi cuaca yang amat sejuk ketika ini. Baik, Olivia. Bagaimana pula dengan pihak bomba tiba di lokasi dijangkakan tadi pukul berapa? Okey. Pihak bomba sebenarnya aset helikopter dari pihak bomba telah tiba sekitar petang tadi untuk membawa turun mereka yang terkandas. Namun akibat cuaca yang agak berkabus dan tebal telah menyebabkan mereka tidak berjaya untuk menjalani operasi tersebut. Namun para penduduk serta mountain guide yang ada sekitar di kawasan Kundasang dan Ranau telah naik ke atas untuk bersama-sama menyelamatkan mereka yang terkandas. Ketika ini sebenarnya 35 orang yang terperangkap sedang turun dari puncak tersebut. So kami para anggota operasi mencari dan menyelamat sedang menunggu di bawah ketika ini. Jadi adakah kawasan ataupun laluan ke sana ditutup untuk buat sementara waktu? Kawasan ataupun laluan untuk ke kawasan taman tersebut ditutup buat ketika ini? Kawasan tersebut sedang ditutup bagi operasi menyelamat. Baik. So, rasanya mungkin itu setakat ini maklumat yang dapat kami salurkan, tapi maklumat terkini dari semasa ke semasa akan kami berikan. Baik, sebelum itu Olivia. Hello Olivia. Sebelum itu adakah terdapat sebarang bentuk komunikasi baik mungkin dalam bentuk hubungan telekomunikasi dengan mangsa-mangsa yang berada dalam kawasan yang terperangkap? Baik, dan saya kira mungkin Olivia juga dalam keadaan situasi yang agak sibuk di situ. Tapi dan kita juga cuba menghubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan apa yang pasti juga Hezri, mangsa-mangsa yang bukan mangsa ataupun pendaki Gunung Kinabalu ini yang tiba di puncak pada pukul dijangkakan dalam lingkungan 7 pagi sebab mereka perlu berada di puncak untuk menyaksikan. Tapi akibat gempa bumi yang berlaku 7 suku, mereka terperangkap di atas. Dan tadi pun dalam berita dinyatakan ramai 105 pendaki gunung yang terperangkap selama 3 jam.
Ya, itu satu tempoh yang lama juga ya, dan kita boleh bayangkan bagaimana perasaan mereka yang berada di situ. Walau bagaimanapun usaha dari pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat juga ya sedang giat dilakukan sekarang ini, dan kita cuba dapatkan perkembangannya daripada pegawai daerah Ranau iaitu Tuan Haji Faimin Tamin yang berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang Tuan Haji. Ya, selamat petang. Ya, Tuan Haji. Okey, perkembangan terkini dalam usaha mencari dan menyelamat di sana Tuan Haji, silakan. Okey, kita telah pun membuka bilik gerakan Jabatan Kuasa Bencana lah di peringkat daerah, dan mengikut maklumat banyak 190 orang pendaki yang telah mendaki hari ini, dan dianggarkan 160 orang masih di atas lah. Usaha yang sedang kita buat adalah kita telah meminta bantuan, dan bantuan telah pun sama ada telah sampai ataupun dalam perjalanan dengan bantuan 4 buah helikopter, dan juga kita telah dibantu oleh kumpulan Smart Team dan Storm daripada Kuala Lumpur. Baik. Tuan Haji, selain daripada kawasan lokasi kejadian di Gunung Kinabalu itu sendiri, bagaimana pula dengan laporan kejadian di sekitar kawasan Kundasang pula, dan mungkin kawasan-kawasan lain di dalam Ranau yang terlibat mengalami gempa bumi ini? Sebenarnya selepas berlaku gempa bumi sekuat 6 skala Richter, keadaan tenang, walau macam mana pun banyak bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan komersial dan persendirian yang telah terjejas dengan gempa bumi ini. Okey. Walau macam mana pun setakat ini di kawasan Ranau belum ada dilaporkan kemalangan jiwa. Baik. Tuan Haji, bagaimana boleh dengan tahap keselamatan di kawasan-kawasan di sekitar Kundasang seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi? Ada bangunan yang mungkin terjejas ya akibat daripada gempa bumi tersebut? Ya, kita telah meminta pihak Jabatan Kerja Raya untuk membuat penilaian ke atas bangunan-bangunan tersebut sama ada layak didiami atau tidak. Baik. Baik, Tuan Haji, adakah mangsa yang terjejas itu dipindahkan di satu tempat yang selamat ataupun mereka masih lagi di tempat tinggal mereka? Setakat ini tiada pemindahan. Cuma apa yang kita buat sekarang adalah mendapat maklumat lanjut mengenai sama ada kediaman mereka selamat atau tidak. Tapi setakat ini tiada apa-apa pemindahan. Bagaimana pula dengan laluan utama ke kampung? Tiada masalah. Laluan tiada masalah. Saya minta supaya orang ramai tidak memviralkan gambar-gambar yang tidak betul. Sebab ini boleh menimbulkan kerisauan kepada orang awam. Sebenarnya jalan-jalan raya di daerah Ranau ataupun jalan yang menghubungi ke bandar-bandar utama, Ranau KK atau Ranau Sandakan, Ranau Tambunan, semuanya boleh dilalui. Baik. Terima kasih Tuan Haji atas maklumat yang dikongsikan sebentar tadi, dan saya rasa itu juga pesanan yang perlu kita ambil kira khususnya dalam situasi sekarang ini, kerana kejadian berlaku di sebelah pagi tadi pada pukul 7 suku. Masih lagi boleh kita katakan baharu ya, belum lagi tempoh 24 jam, sedangkan assessment ataupun penilaian untuk kerosakan dan juga mungkin casualty sebenar masih lagi dalam pertimbangan sekarang ini. Dan Ezri, kalau nak tahu sebenarnya, kalau kita lihat peta Sabah, Ranau terletak di tengah-tengah negeri Sabah, dan Ranau merupakan kawasan yang menghubungkan pantai barat dan juga pantai timur. Jadi laluan antara pantai timur dan pantai barat itu bertembung di Ranau. Jadi jika kerosakan jalan raya berlaku di Ranau, maka terputuslah hubungan pantai barat dan juga pantai timur di Sabah ini. Tapi banyak implikasinya. Ya, banyak, sangat banyak. Tapi seperti yang dimaklumkan Tuan Haji tadi, kesemua jalan utama tiada mengalami kerosakan dan semua masih lagi boleh dilalui. Jadi itu satu berita baik juga untuk kita semua. Dan Ezri, minggu ni juga tahu tak, Ranau merupakan tuan rumah bagi sambutan Tadau Kaamatan. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin memberikan kesulitan lah kepada penganjuran untuk tahun benar-benar ini. Kita faham dalam situasi sebegini ni, apabila sesuatu kerakyatan itu mungkin sedikit sebanyak diberi kesan yang agak mendalam juga kerana ini melibatkan nyawa, melibatkan harta benda dan juga kehidupan seterusnya selepas ini. Walau bagaimanapun sekali lagi kita ingatkan bahawa perkongsian gambar-gambar ini perlu dipastikan benar dan sahih, kerana
banyak kali juga berlaku sebelum ini apabila gambar-gambar tragedi dicampur adukkan dengan tragedi di tempat lain, ya, di kawasan lain, malah ada juga yang dicedok dari luar negara. Walau bagaimanapun kami tetap mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi mengongsikan gambar di kejadian sebenar seperti mana yang dapat kami kongsikan sekarang ini. Ini di antara kerosakan harta benda yang berlaku di sekitar kawasan Kundasang dan juga Ranau, dan juga terdapat juga gambar-gambar yang dapat dirakam dari kawasan pegunungan itu sendiri, ya, Redwin. Ya, dan kalau dapat dilihatkan, saya tadi terbaca di Facebook pagi tadi yang mana salah seorang pendaki sempat memuat naik gambar mereka berada di puncak ketika itu, dan dinyatakan mereka dalam keadaan selamat, mereka yang berada di puncak, dan sempat memuat naik beberapa gambar, dan ini antara gambar yang mereka dapat kongsikan. Dan kalau kita saksikanlah di laman Twitter di sini, yang mana gambar ataupun telinga yang dikatakan donkey ears di puncak, di puncak Gunung Kinabalu tu mengalami sedikit keruntuhan. Seperti di sini dia dah sebelah dia dah runtuh dan mengakibatkan bentuknya pun berubah. Itu antara gambar yang dikongsikan oleh mereka yang berada di puncak inilah. Dan anda dapat saksikan sendiri, ya, di hadapan gambar tersebut, ya, beberapa pendaki yang berada dalam keadaan selamat. Itu yang paling penting sekali. Kita perlu ambil kira sekarang ini, dan diharapkan keselamatan mereka juga kekal kita doakan sama-sama. Dan kita faham juga, ya, dalam waktu ini sumber tenaga ataupun bateri untuk peranti mobil mereka itu penting, ya. Walaupun kita tahu kita memerlukan input yang kerap dari semasa ke semasa daripada mereka sendiri untuk memastikan lokasi sebenar mereka dan juga tahap keselamatan mereka dan juga keperluan. Mungkin ada yang lapar, ya, ada yang kesejukan, ada yang dan juga trauma, ya. Walau bagaimanapun kita bersabar, ya, diharapkan, ya, agar komunikasi ini dapat diteruskan. Ya, betul. Baik. Dan juga kami sempat menjemput beberapa tetamu, ya, untuk berkongsikan maklumat terkini dan juga pandangan mereka tentang situasi seketika. Walau bagaimanapun buat masa ini kita akan berehat dan kami akan kembali dengan maklumat seterusnya selepas ini. Dari Studio 2 Angkasa Puri mengenai kejadian gempa bumi yang telah pun berlaku di Ranau pada pukul 7 suku pagi tadi. Dan ketika ini kami bersama seorang tetamu yang kami jemput dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu Tuan Jamil Saadun, Ketua Cawangan Pengurusan Pasukan Khas Bahagian Operasi Kebombaan Malaysia. Tuan Jamil, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa, dan saya faham ketika ini pihak Jabatan Bomba sendiri, ya, sedang menyusun atur langkah seterusnya. Tetapi sebelum itu, apa yang telah pun mungkin dipersetujui dan juga dilaksanakan sejak awal pagi tadi? Tuan, silakan. Okey, terima kasih Tuan. Seperti biasa, anggota bomba yang bertugas akan menerima panggilan kecemasan dalam apa bentuk juga. Dan untuk kali ini, gempa bumi di sekitar Ranau terutamanya, dan pada masa kini kita banyak memfokuskan ke mangsa yang terperangkap di Gunung Kinabalu tersebut. Maka pasukan daripada Ranau dan beberapa balai sekitar telah pun digerakkan seawal pukul 7.40 pagi setelah kita menerima panggilan pertama daripada pemanggil lah. Dan pada masa kini boleh dikatakan mekanisme pengurusan bencana di peringkat daerah maupun negeri dan juga di peringkat nasional telah pun diaktifkan ataupun diaktifkan, dan kebanyakan pasukan-pasukan khas sama ada Storm, pasukan daripada Unit Udara maupun pelbagai agensi keselamatan dan juga kesihatan telah pun digerakkan di tempat kejadian bagi membantu kerja-kerja pertamanya mencari mangsa-mangsa yang terperangkap, yang kemungkinan masih terperangkap di pergunungan tersebut. Keduanya berusaha untuk mengeluarkan mangsa tersebut ke tempat yang selamat. Dan seperti yang Tuan maklum tadi, antara risikonya apabila terperangkap di pegunungan tinggi ini tentulah cuaca yang sejuk tersebut, dan juga dari segi makanan yang diperlukan, pakaian sejuk dan juga makanan. Dan penyelamat daripada bawah akan berusaha untuk naik ke atas untuk memastikan laluan-laluan yang dikatakan terperangkap oleh runtuhan batu dan tanah. Yang ini antara halangan-halangan yang kita hadapilah untuk sampai ke tempat mangsa yang nak diselamatkan. Baik. Jadi kalau kita lihat pengurusan bencana di peringkat daerah itu, sama ada dari segi polis, Majlis Keselamatan Negara, SMART sendiri, Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi, sama ada daripada orang awam, pasukan sukarela ataupun penduduk kampung juga sedang berusaha sekarang ni untuk membantu mereka yang terperangkap untuk dibawa ke bawah dengan selamat.
Baik. Dan difahamkan juga sebelum ini Jabatan Bomba dan Penyelamat telah pun melakukan persediaan ya. Jadi bagaimana persediaan itu membantu dalam situasi yang berlaku pada pagi tadi? Terima kasih. Memang sebenarnya latihan yang berterusan kita laksanakan mengikut keperluan setempat. Jadi kalau kita lihat Gunung Kinabalu ni, kita merasakan latihan untuk menggabungkan pelbagai agensi bagi melaksanakan operasi mencari menyelamat di situ perlu dilaksanakan. Dan untuk makluman tuan dan juga para penonton semua, kita telah mengadakan satu latihan pada Disember 2014. Dan latihan itu memang di Gunung Kinabalu tersebut dan berfokuskan bagaimana untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Kerana menyelamatkan mangsa di pergunungan tinggi ini, selain daripada kemahiran yang khusus yang perlu diadakan, kita juga perlu melihat dari segi pakaian keselamatan dia, teknik dan taktik yang secara betul supaya kita dapat menyelamatkan mangsa. Dan kalau kita lihat di sana, antara halangan dan cabaran yang lain yang kita hadapi termasuklah penggunaan pesawat ini ada masa-masa tertentu yang kita boleh gunakan. Sebab ianya berkabus dan juga menghalang dari segi pemandangan untuk kita menyelamatkan melalui udara. Dan lebih baik kita berusaha sama ada daripada udara maupun daripada pendakian untuk menyelamatkan mangsa tersebut. Selagi ada punca ya, selagi ada sumber laluan itu digunakan semaksimum mungkin. Baik, dan di talian sekarang ini Rozi Mat Saad, Setiausaha MKN Sabah untuk berkongsi maklumat yang lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat petang. Hello. Ya. Ya, baik Cik Rozi. Perkembangan terkini dan juga mungkin tahap keselamatan yang disahkan buat masa ini untuk kejadian di Gunung Kinabalu dan juga kawasan sekitarnya. Pada ketika ini usaha sedang dibuat untuk menyampaikan bekalan makanan kepada sekumpulan pendaki yang terperangkap di puncak Gunung Kinabalu bersama Malim Gunung yang juga anggota Taman-Taman Sabah. Jadi ketika ini helikopter sedang digunakan untuk menerbangkan bekalan makanan. Tetapi operasi ini cukup terhad disebabkan keadaan kabus atau cuaca yang kurang mengizinkan. Dan ketika ini kita sedang gerakkan pasukan SMART MKN telah pun diterbangkan dari KLIA pada 1.30 tengah hari tadi. Dan mereka akan tiba di Kota Kinabalu pada jam 4 dan mereka akan terus digerakkan untuk melakukan operasi menyelamat dari menggunakan jalan darat. Jadi kita harap semuanya dapat kita selamatkan dengan secepat mungkin sekumpulan pelancong ini yang berada di puncak Gunung Kinabalu. Baik, bagaimana pula dengan pelancong ataupun pendaki yang tidak dapat dikenal pasti, tuan? Hingga kini anggota Taman-Taman Sabah, pegawai Taman-Taman Sabah sedang mengenal pasti mereka, cuba mendapatkan maklumat tentang profil mereka. Dan satu perbincangan mencorat sedang diadakan yang dikongsikan oleh pegawai daerah Ranau untuk mengenal pasti perkara ini. Baik. Jadi usaha sedang dilakukan untuk mengumpul data yang sahih tentang jumlah sebenar dan juga mereka yang terlibat, ya tuan ya? Ya. Baik. Okey, seterusnya dijangkakan mungkin untuk plan tindakan seterusnya dijangkakan sesegera mana ataupun selama mana proses akan diambil untuk diselesaikan secepat mungkin proses penyelamat ini. Kita memberi keutamaan yang tinggi untuk menyelamatkan semua kumpulan pendaki yang terperangkap ini dan operasi ini akan diteruskan biarpun keadaan sebelah malam, waktu malam. Dan keadaan cuaca yang mengizinkan dan kita yakin kita mampu melaksanakan perkara ini dengan baik. Tibanya pasukan SMART daripada KLIA atau Kuala Lumpur dan juga mereka akan digabungkan bersama pasukan-pasukan dari negeri Sabah, daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, pasukan Jabatan Pertahanan Awam dan sebagainya bergerak sebagai satu pasukan. Baik. Untuk menyelamatkan mangsa ini. Baik tuan, dan Tuan Rozi, pesanan untuk penduduk setempat di sekarang ini dan juga untuk mereka yang mungkin berurusan di kawasan Kundasang ataupun Ranau untuk tempoh sehari dua ni bagaimana? Apa arahan-arahan yang dikeluarkan? Kita minta semuanya penduduk di negeri Sabah dan di Ranau khususnya supaya jangan panik. Jangan terasa seolah-olah kita tidak selamat.
gempa bumi ini sebenarnya kalau kita lihat tren atau keadaan ini, kawasan berkenaan memang ada tren berlakunya kejadian gempa yang seumpama ini. Tetapi anggota-anggota keselamatan, semua pasukan pengurusan bencana telah bersedia dan berada untuk menghadapi keadaan ini, dan kita berdoa. Saya mohon kita berdoa supaya kita sentiasa selamat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Dan Tuan Rozi, seperkara lagi secara ringkas untuk mereka yang penduduk di situ, ya, seperti mana yang dapat disaksikan ada rumah-rumah yang retak dan juga terlibat dengan gempa bumi ini, perlukah mereka dipindahkan ataupun mereka tidak perlu risau dengan keadaan ini? Mereka tidak perlu risau dan tidak wujud keperluan untuk memindahkan mereka ketika ini. Jadi kita kita akan membuat penilaian semula bersama semua agensi, dan untuk ketika ini saya nasihatkan mereka jangan bimbang dan tidak perlu risau. Baik. Terima kasih Tuan Rozi atas perkembangan terkini yang dikongsikan, dan saya rasa itu juga selaras dengan usaha yang dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat seperti yang juga Tuan Jamil maklumkan tadi. Tapi saya kira Rudi, ada perkembangan terkini yang ingin dibawakan? Berikutan dengan gempa bumi juga, Perdana Menteri kita ada memuat naik ataupun mengemaskan status di akaun Twitternya yang menyatakan saya dimaklumkan gempa bumi berlaku tidak jauh dari Ranau dan saya harap semua selamat dan bertenang. Itu apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri di laman Twitter, dan ini juga ialah menunjukkan supaya mereka berada dalam keadaan tenang, jangan kelang kabut, jangan kucak kacir, sebab ialah kejadian seperti ini jarang berlaku dan potensinya untuk berlaku itu selalunya ataupun sehingga waktu ini mungkin boleh dikatakan mustahil berlaku sehingga ke hari ini. Jadi ialah kita berharap juga agar penduduk sekitar di Ranau itu bertenang dan pastikan anda mendapat sumber yang sahih berkenaan dengan gempa bumi ini. Baik. Dan itu saya rasa itu juga penting, ya, apabila psikologi dan juga emosi mereka yang terlibat ini memberi kesan kepada proses penyelamat. Bagaimana pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat berhadapan dengan situasi ini? Seperti yang kita sedia maklum, insya-Allah semua anggota bomba, bukan anggota bomba saja, malah semua agensi penyelamat dari pelbagai agensi lain, saya mewakili mereka. Bahawasanya dari segi mental, fizikal, kemahiran dan juga pengalaman mereka ni biasanya akan membantu mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan tahap profesionalisme mereka ni boleh dikatakan agak tinggi lah. Dan digabungkan dengan pelbagai agensi, maka hasilnya adalah untuk kebaikan dan kemakmuran masyarakat dan rakyat itu sendiri. InsyaAllah kita bersedialah untuk meneruskan usaha siang dan malam sehingga semua mangsa ataupun pelancong ataupun yang terperangkap itu dapat dikeluarkan dan dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Baik, itu harapan kita. Dan dalam masa yang sama juga jangan kita lupakan, ya, kerana porter-porter dari kalangan penduduk tempatan, mereka ini juga ramai yang turun naik dalam urusan seharian, membawa barang, membawa keperluan ke laman rata. Jadi selain daripada jumlah pendaki ataupun pelancong, ya, jumlah porter ini juga penduduk setempat juga perlu diambil kira. Bagaimana sekiranya ada dalam kalangan mereka ini, baik sama ada penduduk tempatan ataupun pelancong yang berusaha untuk turun sendiri. Jadi saya kira bagaimana jika mereka telah pun sampai di bawah, ya, saya rasa perlu juga mereka memberi laporan, melaporkan diri kepada pihak berkuasa. Biasanya pasukan penyelamat yang terdiri daripada polis dan lain-lain agensi akan mengumpulkan maklumat, akan mendaftar dari segi berapa banyak bilangan mangsa yang terperangkap ataupun yang telah berjaya keluar, sama ada sendiri ataupun melalui pasukan penyelamat yang sedia ada. Dan sekiranya ada orang-orang yang keluar secara sendiri, maka lebih baik kalau mereka dapat melaporkan diri, sama ada di balai polis ataupun di pos kawalan di tempat kejadian, bagi memudahkan kita membuat pengiraan sama ada mangsa yang telah dikeluarkan telah mencukupi bilangan yang kita jangkakan. Baik, Tuan Jamil, mungkin dari pengurusan pihak bomba sendiri, adakah ada membuka talian khas untuk mereka yang ingin menyalurkan maklumat ataupun laporan? Biasanya kalau di peringkat daerah itu sendiri, maka balai-balai polis adalah satu saluran yang terbaik untuk mereka mendapatkan maklumat ataupun menyalurkan maklumat. Namun begitu, kita juga biasanya akan membuka pusat-pusat di tempat kejadian itu sendiri bagi membantu mereka, orang-orang kampung ataupun yang terlibat, untuk mendapatkan bantuan dari segi kebajikan ataupun lain-lain maklumat yang diperlukan. Setakat ini biasanya MKN ataupun pejabat daerah juga akan membuka
talian yang khas untuk orang awam mendapatkan maklumat tersebut. Dan antara mungkin Jabatan Bomba dari pihak Jabatan Bomba sendirilah, antara aset yang diturunkan ataupun digunakan untuk menyelamatkan pendaki mereka yang terperangkap ni. Selain pasukan pertama daripada balai yang terdekat, kita juga menghantar emergency medical rescue services ataupun pasukan paramedik kita bersama ambulans. Kita juga menghantar pasukan storm yang lebih dikenali sebagai pasukan khas yang menangani urban ataupun suburban atau rural punya pasukan penyelamat yang lebih terlatih. Dan jika ada keperluan, maka kita akan gerakkan kita punya pasukan pengesan, unit pengesan anjing kita, K9, yang masih bertempat di Kuala Lumpur ini sendirilah, dan digabungkan dengan pelbagai agensi yang lain. Maka ianya akan lebih mantap. Bukan pasukan bomba sahaja. Malah lain-lain agensi. Ya, semua yang terlibat. Baik, ingin saya kongsikan juga, kami kongsikan di sini lebih kurang gambaran bagaimana proses pendakian ke Gunung Kinabalu berlaku secara seharian. Lazimnya pendaki-pendaki akan mula mendaki lebih kurang pada pukul 2 atau 3 pagi. Waktu yang baik kerana pada ketika itu dijangkakan lazimnya angin tidak berapa kuat dan juga cuaca yang baik untuk mendaki, tidak juga panas, dan mengambil masa 3 jam untuk sampai ke puncak. Dan apabila mereka berada di sana boleh lebih kurang pada pukul 6 pagi sehingga ke pukul 8 pagi waktu lazimnya pendaki-pendaki akan berada di atas untuk menunggu menyaksikan matahari naik. Ya, betul. Pemandangan yang indah di sana dan mula beransur-ansur turun dari pukul mungkin 7 pagi, 7.30 kita tahu di Sabah matahari naik lebih awal daripada Semenanjung. Jadi disebabkan itu, apabila berlakunya gempa bumi pada pukul 7 suku pagi tadi, masih ramai dijangkakan berada di puncak dan dalam proses untuk turun. Dan sekarang ini hampir kepada pukul 4 dan biasanya di sebelah petang pendaki-pendaki dinasihatkan untuk tidak meneruskan pendakian selepas tengah hari kerana waktu inilah angin kuat dan boleh memberi risiko kepada pendakian jika mereka berada lebih tinggi daripada laman rata. Jadi waktu ini juga adakah proses pencarian dan menyelamat itu juga diteruskan ataupun dihentikan buat seketika, Tuan? Dengan keperluan dan peralatan serta kepakaran dan kemahiran yang mereka ada, kita akan meneruskan usaha terutama melalui jalan darat untuk melaksanakan kerja-kerja mencari tersebut. Kita akan teruskan. Namun bagi itu kita akan komando operasi akan membuat penilaian setakat tahap mana yang boleh kita teruskan untuk mengelakkan risiko kepada pasukan penyelamat itu sendirilah. Baik. Dan misi pencarian itu adakah ada pengkhususan tempatnya di laluan yang mereka lalui itu ataupun menyeluruh di kawasan gunung itu sendiri? Tumpuan tu sudah tentu kita akan tumpu kepada laluan itu sendiri. Sebab kalau daripada maklumat itu kita lihat laluan itu sendiri pun telah tertutup dengan timbunan dan runtuhan batu dan tanah. So selain itu kita akan mencari alternatif lain lah untuk memastikan membantu pasukan penyelamat naik ke atas dan juga mangsa ataupun pelancong yang terperangkap itu diturunkan. Tumpuan kepada laluan itu sendiri sebab biasanya pendaki ini akan hanya berada di kawasan-kawasan tertentu ataupun di laluan ke puncak gunung tersebut. Baik. Okey. Dan perlu juga kita ingat bahawa maklumat yang sahih itu yang penting Walau bagaimanapun di akhir ini mungkin Tuan boleh kongsikan sebarang maklumat tidak rasmi yang diperoleh ketika ini mungkin memberi gambaran bagaimana proses penyelamat itu dilakukan. Secara ringkas, Tuan. Sekarang ni kita katakan ada beberapa kategori mangsa lah. Pertama, kategori mangsa yang telah diselamatkan, sama ada selamat sendiri ataupun melalui bantuan yang lain. Keduanya mangsa yang masih terperangkap di puncak ataupun sebahagian daripada kawasan puncak. Yang ini kita dah tahu keadaannya, situasinya lebih kepada menemukan makanan dan juga pakaian sejuk dan kita proses untuk bawa turun ke bawah. Ketiganya adalah yang statusnya yang kita tidak pasti. Maksudnya antara Laban Rata ke kilometer 7 yang mana ada kemungkinan berlaku banyaknya runtuhan dan batu dan sebagainya. Yang ini juga akan diberi tumpuan untuk melaksanakan operasi mencari penyelamat. Sebahagiannya telah dikeluarkan dan sebahagiannya masih ada di puncak. Baik. Terima kasih Tuan Jamil di atas perkembangan yang diberikan dalam usaha menyelamat mewakili pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga gambaran yang kita dapat daripada pelapor-pelapor kita yang berada di lokasi sebentar tadi. Baik, kita berehat seketika, terus bersama kami di TV1. Masih lagi dalam liputan langsung dari Studio 2 Angkasa Puri mengenai kejadian gempa bumi di Ranau, Sabah yang telah pun berlaku pada pukul 7 suku pagi tadi.
Ya, dan itu sedikit sebanyak juga memberi satu kejutan bagi buat negara kita kerana kejadian seperti ini sesuatu yang di luar jangkaan dan juga boleh dikatakan mustahil boleh berlaku di negara kita, walaupun negara kita ini bebas daripada kawasan gempa bumi itu sendiri ataupun lingkaran api itu sendiri. Tapi untuk mendapatkan maklumat lanjut, kita akan terus bersama dengan rakan kita di lokasi untuk mendapatkan perkembangan terkini selepas ini, dan apa yang pastinya juga kami juga di sini akan terus mendapatkan lagi laporan-laporan dari rakan kita yang lain, bukan saja di lokasi, malah di kawasan-kawasan yang terjejas akibat gempa ini, Hazri. Benar. Selain daripada Serina Olivia Chong yang berada di Tipohon ketika ini, kami juga akan cuba mendapatkan maklumat dan juga info-info rasmi daripada pelbagai jabatan, termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia, dari JKR sendiri, dari pasukan-pasukan penyelamat yang lain dan juga PDRM yang sekarang ini saya kira melalui saat-saat yang getir dalam usaha mencari dan juga menyelamat dan juga mendapatkan maklumat yang paling sahih untuk dikongsikan kepada anda semua dalam masa yang sama. Jangan risau kerana kami cuba membantu sedaya mungkin untuk menyalurkan maklumat kepada anda semua. Dan ingin juga saya maklumkan kepada anda semua selain daripada gempa bumi di Sabah pada pagi tadi lebih kurang pada pukul 7 suku, dia seperti yang dilaporkan, terdapat beberapa siri gempa bumi lain yang juga berlaku di seluruh dunia sepanjang tempoh 24 jam, walaupun majoritinya berada pada skala rendah, lebih kurang 3-4, tetapi yang dilaporkan berada pada skala yang sederhana dan juga agak besar juga, seperti yang berlaku di Rusia dan juga berlaku di Kepulauan Jepun pada waktu yang lebih awal, tetapi waktu berlakunya gempa bumi ini adalah lebih kurang sangat hampir, bezanya 4 minit. Bermula di Jepun dahulu, di Kepulauan Bison di sana pada pukul 5.45, dan seterusnya berlaku di barat laut Siberia di Rusia pada pukul 5.50. pada kedua-duanya berskala Richter 5.0. Apa yang berlaku di negara kita sebenarnya pada skala yang lebih besar daripada itu, 5.9. Ada juga yang melaporkan pada skala 6.0 skala Richter. Ini merupakan tahap yang besar dan boleh mengakibatkan kerosakan harta benda dan juga bentuk geografi bumi di kawasan yang terlibat. Ya, Zuri, betul. Walaupun dikategorikan sebagai gegaran pada skala sederhana, tapi dinasihat ataupun Jabatan Meteorologi ada memberitahu bahawa kemungkinan gempa susulan bakal berlaku dalam masa 24 jam. Jadi itu yang masih lagi belum tahu bagaimana keadaannya dan situasinya. Namun apa yang pastinya, kita terus berdoa agar tiada gempa susulan yang akan datang ini tidak akan berlaku ataupun mungkin yang menyebabkan gegaran yang lebih besar. Jadi itu yang kita doakan. Mudah-mudahan kerana kita faham setiap gempa bumi yang berlaku, jika berlaku di darat, ia akan memberi kesan kepada geografi. Betul. Lebih-lebih lagi jika struktur muka bumi itu berbatu bata ataupun mempunyai kawasan yang padat. Retakan akan berlaku, rekahan akan berlaku, dan juga jika berlaku di kawasan pergunungan, runtuhan-runtuhan boleh berlaku, dan apabila berada di kawasan yang berhampiran dengan kepadatan penduduk yang tinggi, memang kita boleh jangkakan kehidupan akan terjejas di kawasan itu. Jadi mudah-mudahan tidak berlaku. Dan jika gempa bumi berlaku di dasar laut, ia boleh mengakibatkan gelombang besar, dan jika cukup besar, ia boleh mengakibatkan tsunami. Tetapi buat masa ini, gempa bumi tidak ada sebarang laporan berkaitan dengan perkara itu. Jadi saya harap tidak ada spekulasi yang akan ditimbulkan mengenai perkara itu. Jadi anda juga dinasihatkan supaya kalau nak menyebarkan maklumat itu, biarlah daripada punca ataupun infonya biarlah sahih dan telus. Dan apa yang pasti juga, kalau di Ranau ni, Ezri, bukan saja rumah ataupun kawasan-kawasan di bandar itu terjejas, malah kawasan tanah pertanian juga turut terjejas. Sebab Ranau ini sebenarnya adalah kawasan yang subur, kawasan tanah yang subur. Jadi ramai penduduk di sana, punca pendapatan mereka adalah tanaman, hasil tanaman bumi itu. Jadi saya rasa banyak sayur di situ. Ya, betul. Di Kundasang, itu sebenarnya di Kundasang itu banyak gerai yang menjual sayur-sayuran yang segar. Jadi saya rasa akibat gempa ini sedikit sebanyak dapat menjejaskan punca pendapatan mereka di sana. Jadi itu satu, mungkin memang satu berita yang mengejutkan untuk kita semua juga. Baik. Okay. Banyak juga tweet yang diketengahkan sekarang ini daripada pelbagai pihak. Mungkin ada yang boleh kongsikan? Mungkin kita boleh kongsikan. Salah satunya adalah Twitter daripada Yang Berhormat Syamudin Tunusin On juga ada mengongsikan bahawa
satu C-130 sedia diatur gerak dari Subang ke Kota Kinabalu membawa anggota SMART Team dan siap sedia untuk membantu tugasan HADR di sana. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Tuan Jamil juga, selain daripada pihak bomba, ada datang di sana membantu misi pencarian dan menyelamat mangsa yang terperangkap. Juga ada diantarkan dari Kuala Lumpur sendiri seperti pasukan SMART Team dan juga pasukan-pasukan lain daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Kuala Lumpur ataupun dari cawangan pusat ini. Dan apa yang pastinya juga di laman Twitter banyak dikongsikan berkenaan dengan orang kata antara perkembangan terkini, bukan sahaja daripada orang awam, malah ramai juga menteri-menteri kita yang menghantarkan Twitter mereka ataupun respon mereka di laman sosial seperti ini. Jadi ini adalah satu medium yang boleh kita kongsikan, yang boleh dikatakan sahih dan juga telus untuk buat masa ini. Hezri. Baik, terima kasih Redwin. Perkongsian ini amat berguna kerana komunikasi sangat-sangat penting. Betul. Dan buat masa ini juga ya, kami ditemani oleh seorang tetamu dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang insya-Allah akan berkongsikan maklumat lebih lanjut mengenai situasi semasa dan juga khusus mengenai cuaca dan juga geografi yang mempengaruhi sebarang kejadian semula jadi seperti gempa bumi ini. Kita akan berehat seketika dan kembali dengan topik itu selepas ini. Ya. Baik, egoran daripada gempa bumi yang berlaku di Sabah pada pagi tadi, kami sempat menghubungi pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat dan ketika ini bersama saya Dr. Muhammad Rosaidi Cik Abbas yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik dan Teknikal dari Jabatan Meteorologi Malaysia atau ringkasnya MET Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa. Baik, Dr. Rosaidi, kongsikan mengenai latar belakang dari sudut geografi ataupun mungkin meteorologinya mengenai apa yang berlaku situasi dan juga lokasi di Ranau itu sendiri. Silakan. Sebenarnya Sabah merupakan satu negeri di Malaysia yang diklasifikasikan sebagai kawasan aktif gempa bumi. Okay. Dan kita telah mengetahui bahawa Sabah itu aktif sejak tahun 1970-an lagi. Okay. Dan sebenarnya gempa di Sabah berlaku dari masa ke semasa, terutamanya di Ranau dan juga di Lahad Datu. Contohnya, gempa di Ranau sebelum ini yang paling besar berlaku pada tahun 1991 dengan magnitud 5.1. Ketika itu juga ada kerosakan kepada bangunan. Jadi selepas berlakunya gempa tersebut, kita telah mengenal pasti beberapa sesar aktif berada di Ranau dan sesar-sesar tersebut boleh menghasilkan gempa bumi seperti mana yang berlaku pada hari ini. Baik, jika risiko itu ada ya bagi kawasan-kawasan ini kena pasti, bagaimana pula dengan kebarangkalian berlaku? Adakah apa yang berlaku pada pagi tadi itu di luar jangkaan ataupun sebenarnya tidak mengejutkan? Ya, sebenarnya memang telah dijangka. Okey. Gempa di Ranau akan berlaku dari masa ke semasa. Dan kita telah mengadakan beberapa kempen kesedaran untuk memberitahu kepada orang awam di Ranau itu sendiri kemungkinan akan berlaku gempa lebih kuat daripada apa yang berlaku pada tahun 1991. Jadi maksudnya kita telah memberi awal-awal lagi bahawa Ranau antara kawasan yang boleh berlaku gempa bumi sehingga magnitud 6.0 pada skala Richter. Baik, skala Richter 6.0 ataupun yang ada yang melaporkan 5.9 pagi tadi itu. Pada tahap mana ia diklasifikasikan? Sebenarnya kita klasifikasikan sebagai sederhana bila magnitud 5.0 hingga 5.9. Okey. Gempa bumi diklasifikasikan sebagai kuat apabila magnitud 6.0 dan ke atas. Baik. Okey. Potensi untuk berlaku lebih besar selepas ini bagaimana? Kalau kita melihat daripada trend di mana sebelum ini kita merekodkan gempa di Ranau magnitud 5.1 pada tahun 1991, tapi pada pagi ini kita mendapati bahawa berlaku kenaikan kepada magnitud 5.9 pada skala Richter di Ranau.
Berdasarkan kepada sesar-sesar aktif yang berada di ranau tersebut, kita menjangkakan gempa yang paling besar boleh berlaku di ranau adalah 6.5 pada skala Richter. Baik. Okey, Dr. Rozaidi, bagaimana pula dengan kebarangkalian ataupun risiko di kawasan Lahad Datu pula? Sebenarnya Lahad Datu juga perlu kita memberi fokus kerana Lahad Datu pernah merekodkan gempa 5.8 pada tahun 1976. Jadi kalau mengikut jangka pusingannya, sebenarnya Lahad Datu telah berada pada tahap boleh berlaku gempa yang sekitar 6.0 pada skala Richter pada bila-bila masa sahaja. Pada bila-bila masa? Yes, betul. Itu sangat membimbangkan ya, Doktor. Ya? Baik, bolehkah gempa bumi ini dikesan awal sebelum berlaku? Ini satu perkara yang sukar untuk kita kesan, ya? Kesan, kerana setakat ini belum ada satu pun teknologi yang boleh mengesan bila berlaku gempa bumi. Di Malaysia atau di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Belum ada teknologi. Tapi kita tahu bahawa akan berlaku. Boleh berlaku. Boleh berlaku dan akan berlaku. Boleh berlaku tetapi akan berlaku di tempat kawasan tersebut. Berdasarkan kepada sejarah dan berdasarkan kepada pulangan hayat dia tu. Kalau kitarannya. Ya, kitaran dia. Contohnya kalau yang Ranau ni pernah berlaku 51 pada 1991, antara 20 tahun 30 tahun akan berlaku semula. Baik. Jadi sama juga di Lahad Datu, kalau ikutnya sudah sampai masa dia. Tapi kata saya maksudkan bahawa bila-bila masa boleh berulang di Lahad Datu juga. Baik. Dan Met Malaysia juga mengongsikan maklumat-maklumat rasmi mengenai situasi yang berlaku, ya Redwan? Ya, kalau kita saksikan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, ini dikeluarkan pada 7.36 pagi tadi berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Ranau dan lokasinya dengan lebih spesifik lokasinya di Sabah 16 km barat laut Ranau, Sabah, dan gegaran boleh dirasai di sekitar Ranau, Tambunan, pedalaman Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud dan juga sekitar pantai timur Sabah. Dan melalui maklumat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi sendiri, skala ataupun magnitude yang dilaporkan adalah 5.9 skala Richter. Jadi namun tiada ancaman tsunami dikeluarkan dan ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan dengan kejadian bumi tersebut. Melainkan jika ada terdapat perkembangan lain, itu akan dibagi tahu dari masa ke semasa lah. Okay. Itu antara yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri dalam laman web ni. Yeah. Baik. Okey, boleh kita beralih kepada cuaca pula, ya, kerana proses melamat akan dipengaruhi oleh cuaca pada ketika ini, Doktor. Sekarang ini kita mengalami musim monsun barat daya. Pada hakikatnya kekerapan hujan akan berkurangan. Tapi walau bagaimanapun pada masa awal musim barat daya ini boleh kita menjangkakan hujan di sebelah petang. Untuk masa seminggu ini kita boleh menjangkakan hujan di sebelah petang untuk tempoh sekarang ini. Baik, itu akan memberi kesan kepada proses mencari dan menyelamat. Yes, betul, dan juga boleh memberi kesan kepada struktur tanah lah. Kerana benar. Di Ranau itu di kawasan yang agak tinggi dan juga berbukit-bukit. Kita risau sekiranya ada gempa susulan yang boleh menyebabkan tanah runtuh, yang ditambah dengan hujan yang boleh memudahkan lagi tanah runtuh berlaku di kawasan Ranau itu. Jadi doktor, maksudnya walaupun dilaporkan pada 5.9 skala Richter, adakah gempa susulan itu boleh berlaku selepas ini? Sebenarnya sudah berlaku. Sudah berlaku. Contohnya sehingga pukul 11 pagi tadi saya tak sempat nak update. Berlaku 3 gempa susulan di kawasan yang sama ke? Ya, yang dirasai gegarannya di Ranau. 3 gegaran susulan. Bermakna jumlah gegaran yang berlaku sejak 7 suku pagi tadi sehingga terkini adalah 4 kesemuanya. 4 yang dirasai. Dan saya rasa ada juga gempa yang berlaku yang tak dirasai oleh manusia. Maksudnya magnitude yang lebih kecil, mungkin 3.5 dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada berlaku gempa susulan selepas gempa
pukul 7.30 pagi tadi. Baik. Dan berkaitan dengan cuaca tadi, saya sebab saya sendiri tahu bagaimana keadaan cuaca di Gunung Kinabalu. Kadang-kadang cuaca di sana, kadang-kadang cuaca di sana sukar untuk dijangka. Sebab di kawasan tanah tinggi. Jadi bagaimana pula tu? Ya itulah saya pernah ke Kudasan, pernah ke Ranau melihat topografi di sana dan memang di situ lebih mudah untuk berlaku tanah runtuh. Bila berlaku gempa 5.9 dengan secara tak langsungnya struktur tanah telah berubah dan jika ditambah dengan hujan akan memudahkan lagi berlaku tanah runtuh. Pergeseran tanah Okey, baik. Okey. Apa sebenarnya mekanisme yang berlaku apabila gempa bumi itu berlaku? Kerana doktor maklumkan adanya gempa-gempa susulan. Jadi sebenarnya apa yang sedang berlaku di kawasan sesar itu sendiri? Sebenarnya di Ranau kita kena pasti ada 2 sesar aktif utama. Okey. 2. Dua. Satunya sesar Mensaban di Kudasan dan satu lagi sesar Lobo-Lobo juga di Ranau. Dan sebenarnya kita ada buat pemantauan pergerakan tanah di Ranau menggunakan peralatan yang agak kurang sophisticated. Dan kita mendapati ada pergerakan tanah di situ. Dan cuma kita tak dapat menjangkakan bila ianya akan berlaku dan kita pasti dia akan berlaku. Tapi tak tahu bila dia akan berlaku. Dan untuk makluman, beberapa penyelidikan sedang berlaku di Ranau untuk melihat keaktifan sesar-sesar aktif terutamanya di Ranau dan juga di Lahad Datu. Baik. Bolehkah gempa bumi yang berlaku di satu sesar memberi kesan kepada sesar yang lain ataupun mengakibatkan rantaian? Yes. Sorry katanya. Okay. Sebenarnya memang ada kesan dia kepada sesar yang lain. Saya memberi contoh bila gempa Aceh pada tahun 2004 yang lalu 2006-2004 gempa Aceh akibat berlaku gempa kuat di Aceh 2004 2004 telah menyebabkan sesar-sesar yang tidak aktif di Semenanjung dipengaruhi. Menyebabkan diaktifkan. Menyebabkan gempa berlaku di sesar Bukit Tinggi Pahang. Okey, di Semenanjung, di tempat kita ni. Itu akibat daripada gempa di Sumatera. Gangguan tersebut boleh mempengaruhi sesar yang tidak aktif di Semenanjung, di Bukit Tinggi Pahang dan telah menghasilkan beberapa siri gempa bumi di Bukit Tinggi Pahang. Baik Dr. Rosadi, itu satu lagi maklumat tambahan yang boleh menimbulkan kerisauan untuk kita semua sebab kita pun tak tahu walaupun Malaysia ni di luar lingkungan lingkungan api yang mana kawasan gunung berapi tidak ada di Malaysia, tapi Malaysia boleh juga berpotensi untuk mengalami gempa bumi walaupun dan memang pun berlaku sehingga ke sini dan tapi kita nak dapatkan maklumat lebih terperinci bersama dengan rakan kita iaitu Soran Shah yang berada di Ranau ketika ini. Baik Soran. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saudara kita sekali lagi berita langsung dari lapangan terbang lama Pekan daerah Ranau ini. Dan untuk makluman saudara, bagi yang baru saja mengikuti siaran TV1, pada pukul 7.15 pagi tadi telah berlaku satu fenomena alam iaitu gegaran yang berukuran 5.9 skala Richter yang telah pun berlaku dan daerah Ranau ini sebenarnya saudara merupakan daerah kawasan gegaran yang boleh dirasai dengan begitu kuat sekali dan akibat daripada gegaran berukuran 5.9 skala Richter menurut laporan Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengakibatkan beberapa premis perniagaan di sekitar daerah di sekitar Pekan Ranau ini telah mengalami kerosakan dan juga menyebabkan para penduduk di kawasan ini berasa cemas. Tapi perkembangan terkini juga ingin kita kongsikan di sini, sumber yang kita perolehi daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Ranau mengatakan bahawa keruntuhan batu telah pun berlaku sebenarnya di kilometer 7.5 iaitu perhentian kedua sebelum ke puncak Gunung Kinabalu dan perhentian ini juga saudara dikenali sebagai perhentian sayat-sayat dan operasi menyelamat sedang dilakukan ketika ini bagi menyelamat para pendaki yang
masih lagi terperangkap di kawasan berkenaan dan diminta kepada warga Malaysia khususnya di negeri Sabah dan juga di kawasan yang terlibat ini untuk tidak menyebarkan sebarang berita-berita yang tidak pasti kesahihannya dan diminta untuk merujuk kepada pihak-pihak yang berkuasa untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Dan sebenarnya diharapkan agar penonton terus setia bersama TV1 untuk mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Dan itu yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suaran atas perkembangan terkini dari Ranau dan apa yang pastinya juga ramai juga penduduk yang mungkin pada waktu ini mula mungkin mengumpulkan barang makanan ke ataupun apa pun. Mungkin kejadian selepas ini kita tidak tahu apa lagi. Mungkin susulan seperti yang dinyatakan oleh doktor tadi, terdapat 3 dah pun berlaku 3 gempa susulan namun tidak begitu teruk seperti yang awal pagi tadi. Dan itu merupakan satu mungkin supaya mereka atau penduduk sekitar supaya sentiasa berjaga-jagalah. Mungkin sebab dijangkakan dalam masa 24 jam, betul? Mungkin lebih. Mungkin lebih? Lebih, ya. Bergantung kepada struktur tanah tersebut lah. Baik. Okey, sekali lagi kita lihat pada peta itu kawasannya yang terlibat ya. Redun ya, bagi anda yang ingin mengetahui secara tepat di mana sebenarnya kawasan gempa yang berlaku. Jadi ia memang sangat berpusat di kawasan pergunungan Gunung Kinabalu ni dan jadi kawasan yang terjejas lebih kepada ke arah pantai barat. Jadi seperti yang dinyatakan tadi di Kota Belud, kawasan Tambunan, kawasan Ranau dan semuanya berada di kawasan pantai barat Sabah. Jadi gegaran memang amat terasa. Namun di pantai timur sejak hingga waktu ini ada yang melaporkan bahawa tiada gegaran langsung dirasakan sebab mungkin jaraknya jauh dan itu sebab antaranya gegaran tersebut tidak dirasailah kawasan pantai timur ni. Okey, tentang kawasan sesar, garis sesarnya pula doktor, di mana sebenarnya yang kalau kita boleh lihat pada peta pula, di sebelah mana doktor? Bersaban. Kalau kita boleh tengok, sekali lagi kita akan paparkan peta tersebut ya untuk kita gambarkan kawasan sesar tersebut. Okey. Ya. Okey, peta tadi yang tadi Redwan ya. Baik. Okey, seperti juga akan kami keluarkan di skrin sekarang ini. Di sebelah mana kawasan sesar tu? Sebenarnya melalui Kundasan. Okey, memang dalam radius kawasan merah itu ya? Radius merah itu. Saya tidak begitu pasti tapi secara tepatnya sebenarnya kalau kita pergi ke Ranau, terutama sekali di Kundasan terdapat 2 topografi yang berbeza. Satunya tinggi, satunya rendah dan terdapat satu macam pergerakan di situ. Kita nampak macam alur ataupun anak sungai tidak lurus. Tetapi agak lari daripada maksudnya ada pergerakan di situ. Di Mensaban itu sendiri. Okey. Di mana kawasan apa? Mensaban. Kita Mensaban ya Mensaban. Di sekitar lurah tersebut. Baik doktor, kalau ikutkan sejarah sejak tahun 1996 lagi sehingga ke waktu ini dilaporkan sebanyak 15 kejadian gempa bumi telah pun berlaku dan antara yang pernah dilaporkan adalah pada tahun 1991 iaitu berkurang pada 5.3 skala Richter dan seterusnya pada tahun 1994 yang dilaporkan gempa berukuran 5.1 skala Richter. Jadi ini merupakan sepanjang 15 kejadian ini saya rasa pihak meteorologi sudah pun meletakkan lebih banyak peranti untuk mengenal pasti dan mengesan gegaran ini. Sebenarnya kita mula memasang alat mengesan gempa di Sabah sejak tahun 1976 lagi. Kemudian kita terus tingkatkan bilangan stesen yang mengesan pergerakan gempa. Contohnya kita ada stesen di Kota Kinabalu, kita ada stesen di Ranau, kita ada stesen di Sepuluk, kita ada stesen di Lahad Datu dan kita ada stesen di sekitar kawasan yang kita kenal pasti boleh berlaku gempa. Jadi dan alat pengesahan tersebut berjalan 24 jam. Maknanya akan merekodkan sebarang pergerakan bumi 24 jam sehari. Dan kita di Pusat Gempa Bumi Nasional bekerja 24 jam
memantau sebarang pergerakan yang luar biasa akibat daripada gempa atau sebagainya. Dan sekiranya berlaku gempa bumi, alat kita dapat mengesan dalam masa hanya beberapa minit sahaja selepas berlakunya gempa. Baik. Itu teknologi yang kita ada ya. Okey, baik, Redwi. Baik, dan ini berita yang baru kami terima, iaitu berkenaan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam pada itu terus menghantar pasukan SMART ke Ranau sebagai langkah berjaga-jaga ekoran amaran gempa bumi susulan dalam masa 24 jam yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan menurut Timbalan Setiausaha MKN, Ogu Salim Omar, pasukan tersebut merangkumi 2 orang pegawai dan 23 orang anggotanya, dan ekoran amaran berkenaan penduduk di sekitar Ranau dinasihatkan agar sentiasa berwaspada. Dan seperti yang dinyatakan juga, pasukan SMART yang berlepas ke Sabah hari ini terbahagi kepada 2 kumpulan, yang mana kumpulan pertama seramai 10 orang, dan selepas itu akan menggunakan penerbangan malam pada pukul 12.45 tengah hari nanti. As you all know that our disaster management committee for Sabah, we have a disaster management committee in Sabah. Okay, so they are looking making the assessment on that, and further reports will be conveyed to us later. At the same time, we also preparing our SMART team to be sent to Sabah. Ogu Salim ditemui pada majlis penyerahan 40 tan bekalan bantuan kepada mangsa gempa bumi Nepal di markas SMART Pulau Meranti. Dan pasukan itu juga terdiri daripada anggota penyelamat, perubatan dan jentera untuk membantu pasukan yang berada di Sabah. Dan apa yang pasti juga ya, dengan bantuan yang datang daripada Kuala Lumpur ini sedikit sebanyak dapat meringankanlah beban misi pencarian, dan seterusnya juga dapat membantu mereka yang mengalami kerosakan ataupun harta benda mereka terjejas ni, Azri. Ya. Dan diharapkan semua bersabar ya, kerana ini adalah proses berterusan ya. Kita akan selesaikan secepat mungkin ya. Tidak ada seorang yang akan ketinggalan daripada proses menyelamat. Dan sekali lagi kita bersama dengan Dr. Rozaidi dari Met Malaysia. Apakah bezanya 0.1 skala Richter itu impaknya kepada kawasan? Secara saintifiknya perbezaan 0.1 magnitude besar, kerana pengiraan magnitude itu menggunakan satu formula yang melibatkan logaritm. Okey. Maksudnya kalau 0.1, kalau 0.2 tidak bermakna 2 kali ganda. Tetapi puluhan kali ganda. Antara 0.1 dan 0.2. Tidak secara direct sebab dia menggunakan formula logaritm. Exponential. Jadi jauh puluhan kali ganda antara 0.1 peningkatannya. Baik. Jadi 5.9 pada skala Richter dan 6.0 pada skala Richter memberi impak yang berbeza ya. Baik, jadi kita bersyukur kerana ia tidak mencecah 6.0 sebenarnya, kerana impaknya mungkin lebih besar. Berbeza. Baik. Okey, pada 5.9 skala Richter ini, radius yang boleh dirasakan impaknya lazimnya bagaimana? Berapa? Sebenarnya bergantung kepada struktur tanah. Okey. Biasanya kalau 5.9 itu boleh sampai kepada 300 km dari segi radiusnya. Tetapi kawasan yang mengalami gegaran kuat itu sekitar 50 km. Contohnya itu berdasarkan kepada magnitude 59 tersebut. Tapi boleh dirasai lebih kepada 300 km. Tapi yang gegaran kuatnya di sekitar 50 km daripada pusat gempa. Baik, Doktor. Saya terfikir jika gegaran tersebut mencapai magnitude yang tinggi, mungkin dalam 7.0 skala Richter, adakah boleh berlaku tsunami walaupun dia berlaku di tengah-tengah Sabah? Betul. Saya cuma nak pastikan bahawa kemungkinan tidak akan sampai kepada magnitude 7. Apa yang saya jangkakan, apa saya jangkakan paling besar pun sehingga 6.5 pada skala Richter. Berdasarkan kepada struktur geografi di Sabah itu, berdasarkan kepada pemantauan sesar aktif tersebut, paling besar kita menjangkakan 6.5 pada skala Richter. Namun 6.5 itu bolehkah menyebabkan tsunami? Sekiranya berlaku di laut, boleh menyebabkan tsunami. Tetapi gempa ini berlaku di darat, walaupun 9 pada skala Richter pun tidak akan menghasilkan tsunami. Sebab dia berlaku di darat. Tsunami hanya dihasilkan bila gempa kuat berlaku di dasar laut.
Jadi di sini kena bezakan antara gempa di laut dan di darat. Kalau gempa di darat sebesar mana pun tidak akan menyebabkan tsunami. Tapi kalau gempa di laut paling rendah boleh menghasilkan tsunami 6.5 skala Richter. Walaupun Sabah dengan Sarawak ini merupakan satu kepulauan, Pulauan Borneo. Ya. Tetapi di luar kawasan Sabah, contohnya di Laut Sulu, Laut Sulawesi, memang ada potensi untuk berlaku gempa sehingga 8 skala Richter. Jadi tambahan kepada apa yang berlaku di danau ini, mereka-mereka di kawasan perairan Sabah tersebut perlu berwaspada juga kepada tsunami sekiranya gempa kuat berlaku di laut. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Rozaidi dari Met Malaysia di atas perkongsian maklumat dan juga data mengenai gempa bumi dan kawasan-kawasan yang berisiko di negara kita. Ini merupakan satu pencerahan yang maklumat-maklumat baru kerana ramai dalam kalangan kita sendiri yang belum sedar bahawa sebenarnya Malaysia berisiko terdedah kepada gempa bumi. Betul. Dan apa yang pastinya juga kita terus beri maklum kepada penduduk sekitar di Ranau khususnya supaya terus menjaga mengutamakan keselamatan mereka dan mementingkan supaya maklumat yang diterima itu biarlah sahih. Jangan disebar luaskan maklumat yang tidak sahih dan kebenarannya belum lagi disahkan. Jadi itu antara satu peringatan yang kita terus war-warkan kepada anda semua. Baik. Dan sekali lagi diingatkan buat masa ini belum ada arahan evakuasi yang wajib dikeluarkan oleh mana-mana jabatan keselamatan. Walau bagaimanapun langkah berjaga-jaga itu penting dan belum ada lagi penutupan jalan-jalan yang khusus yang menghubungkan laluan utama di Sabah dikeluarkan buat masa ini. Dan dapatkan maklumat yang sahih di RTM kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Buat masa ini sekian daripada saya Hezri Rahil Laludin dan saya Red Robin. Teruskan bersama kami di TV1.